Apakah strategi yang boleh digunakan ketika bisnes anda sedang krisis? Sila save video ini untuk rujukan anda pada masa akan datang. Keadaan sekarang bisnes makin teruk ataupun keadaan sekarang bisnes masih teruk, sama lebih kurang macam masa PKP. Sale ada yang masih rendah ataupun ada yang makin rendah. So bila saya lepak dengan kawan-kawan bisnes saya, ada yang mengatakan sale drop 50 hingga 70% daripada sebelum PKP sehingga sekarang. So ada yang saya tengok dalam grup-grup WhatsApp yang dah tutup kedai, ada yang sampai bil api tak boleh bayar, bil air tak boleh bayar, dan baru ni saya lepak dengan staff bank, ada yang mengatakan lebih kurang 30% hingga 40% peminjam dah tak bayar loan. So saya tak tahulah berita tu tepat atau tidak, tapi itulah lebih kurang maklumat yang saya dapat. So puncanya macam-macam. Kan puncanya macam-macam daripada kita tahu dahulu, daripada sudut COVID-nya, lepas tu global issue, perangnya, perang dagangnya, dan macam-macam lah. Dan dalam Malaysia pun ada juga isu yang pelbagai yang masih lagi tak selesai, contohnya seperti kestabilan politik dan macam-macam lagi lah. Dan akan datang kita dengar cerita pula akan ada krisis beras pada bulan 9 nanti. So apa yang kita boleh buat? Apakah strategi yang boleh kita buat untuk menghadapi keadaan ini? So macam kita sedia maklum, apabila market semakin mengecil, so kita terpaksa berebut customer. Ada yang akan survive dan ada yang akan mungkin terpaksa tutup bisnes. So diharap kita adalah antara yang survive. So apa yang kita boleh buat? So nombor satunya adalah kita kena buat kajian semula kepada pasaran. So kita kena buat analisis baru terhadap pasaran. So kita kena buat kajian kepada kita punya customer dan kita punya pesaing. Sebab kenapa pada customer? Sebab customer ni lah yang kita nak win back. Kenapa kepada kita punya pesaing? Sebab mereka lah pesaing kita yang akan berebut customer dengan kita. So untuk membuat kajian kepada kita punya customer, saya cadangkan buat survey. Okey, apa maklumat yang kita nak kumpulkan? Mungkin kita boleh buat Google Form. Kita hantar kepada customer-customer kita and then minta dia isi maklumat tu supaya kita dapat satu jawapan. Mungkin apa kehendak baru mereka, apa yang mereka tak suka, apa yang mereka suka, apa masalah mereka, kenapa mereka tak repeat order. Kan? Mungkin mereka perlukan ilmu dalam dalam menjual. Mungkin mereka perlukan coaching, mungkin mereka perlukan harga barang lebih rendah, mungkin mereka perlukan sistem pengurusan yang lebih baik. Mungkin benda tu semua kita dapat maklumat tu dan kita boleh gunakan untuk bantu mereka. Ataupun kita boleh call kita punya customer, kita tanya mereka apa masalah, kita borak lah. Mungkin kita ada database banyak kan, so mungkin kita boleh call customer besar kita tanya kenapa kurang restock, kenapa tak restock, so apa masalah dia. Market slow kan contohnya. So kita cuba dengar and then cuba kita cari solusi untuk kita bantu mereka. InsyaAllah jika bisnes mereka bangkit, kita pun akan bangkit. So kajian yang kedua pula adalah kajian kepada kita punya pesaing. Sangat penting, kerana apa? Sebab kita bersaing dengan kita punya pesaing. So kita akan rebut customer. So saya cadangkan buat SWOT analisis. Okay, kita buat kajian kekuatan kita, kekuatan pesaing kita. Kita buat kajian kepada kelemahan kita dan kelemahan pesaing kita. Mana tahu kelemahan pesaing kita itulah kita gunakan menjadi kekuatan kita. Dan kita kena kaji ancaman dan juga peluang yang ada. InsyaAllah bila kita buat SWOT analisis ini, kita akan dapat lihat ruang-ruang yang ada. Macam baru-baru ni pun saya buat SWOT analisis. Okey, so persaingan saya memang sangat banyak. Ada berpuluh-puluh syarikat yang membekalkan perfume di Malaysia ini. Itu baru syarikat Bumi Putra, tidak termasuk lagi bukan Bumi Putra. Mungkin lebih lagi, mungkin ada 30-40 syarikat kan. Bila saya buat SWOT analisis, saya dapati kekuatan mereka adalah mereka ni besar, jerung. Tetapi saya boleh jumpa satu ruang, angle yang sempit untuk saya boleh bersaing. Rupanya mereka ada kelemahan walaupun mereka besar. So walaupun mungkin harga mereka murah, tetapi servis ada daripada sudut-sudut lain yang saya boleh improve servis saya, mutu servis saya untuk dapatkan customer. Okay, last sebelum saya tamatkan video ni, kuatkanlah mental dan fizikal anda. Apapun keadaan sekarang, untuk anda berjuang untuk dapatkan strategi baru, teknik baru, anda tetap perlukan kekuatan mental dan fizikal. Sebab bisnes sekarang bukanlah mudah.
Anda perlu dekatkan diri dengan Tuhan, sebab percayalah, Tuhanlah yang akan berikan kita rezeki dan Tuhanlah yang akan memberikan kita hidayah, idea bagaimana kita nak buat. So bila kita dekatkan diri dengan Tuhan, insya-Allah kita mampu untuk lebih bersabar. Dan untuk fizikal pula, saya cadangkan keraplah bersenam, kan? InsyaAllah bila kita ada fizikal yang kuat, kita ada fizikal yang sihat, kita boleh kerja lebih kuat. Bayangkan kita nak kerja lebih kuat, tiba-tiba badan kita sakit, lagi susah. Okey, save video ini untuk menjadi rujukan anda pada masa akan datang.